Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fazlin binti Zulkarnain, nombor matrik A158933, selaku pembentang Simposium Prasiswaza Fakulti Pendidikan 2020. Tajuk pembentangan kajian saya ialah penyediaan kemudahan dan sokongan pembelajaran untuk pelajar masalah penglihatan. Satu kajian kes di sebuah universiti awam di Malaysia. Seterusnya kita lihat kepada pengenalan kajian di mana dasar pendidikan yang diamalkan di Malaysia menekankan aspek kesamarataan hak pendidikan berkualiti dan ianya seiring dengan agenda pembangunan Lestari 2030 iaitu Sustainable Development Goal, di mana matlamat keempat iaitu pendidikan berkualiti bertujuan memastikan pendidikan berkualiti, inklusif dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Kesan positif yang dapat dilihat adalah berlakunya peningkatan jumlah kemasukan pelajar berkeperluan khas di semua universiti awam di Malaysia setiap tahun. Menurut Samagaraja dan TEWI 2011, wujudnya permintaan untuk penyediaan kemudahan yang mesra OKU melibatkan kemudahan prasarana di dalam bangunan dan di luar bangunan. Justru itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan satu dasar baru iaitu Dasar Inklusif OKU 2019 bagi memastikan kemudahan dan sistem sokongan pendidikan yang berterusan dapat diberikan kepada semua kategori pelajar berkeperluan khas di seluruh Malaysia. Seterusnya kita lihat kepada kajian literatur di mana model yang mendasari kajian ini adalah model Sevika, di mana model ini memberi dan meneliti kepada perbezaan harapan iaitu ekspektasi dan tanggapan iaitu persepsi terhadap perkhidmatan yang disarankan. Skala Sevika untuk mengukur kualiti perkhidmatan kemudahan yang memfokuskan kepada 5 komponen utama bagi meneliti dan melihat tahap kepuasan pelajar dan tahap kepuasan staf akademik iaitu pensyarah, di mana 5 komponen utama tersebut adalah ketaraan, kebolehpercayaan, tindak balas, jaminan dan empati. Seterusnya, kita lihat kepada objektif kajian ini, iaitu pertama, mengenal pasti persepsi pelajar masalah penglihatan terhadap kemudahan infrastruktur dan kemudahan akses pembelajaran yang disediakan oleh pihak universiti. Objektif kajian kedua pula adalah mengenal pasti persepsi pensyarah terhadap kemudahan infrastruktur dan kemudahan akses pembelajaran yang disediakan oleh pihak universiti bagi pelajar masalah penglihatan. Seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian, di mana kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian kes, di mana Temubal bersemuka telah digunakan untuk mengutip data daripada responden kajian menggunakan protokol temubal separa berstruktur. Data dan maklumat yang diperoleh daripada rakaman temubal akan ditranskripkan dalam bentuk verbatim dan seterusnya dikelompokkan mengikut tema-tema yang telah dikenal pasti menggunakan kaedah tematik. Seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian, di mana kajian ini secara keseluruhannya melibatkan 5 responden yang terdiri daripada 3 orang pelajar berkeperluan khas masalah penglihatan yang sedang menuntut pengajian di tahun akhir dalam program pengajian yang sama iaitu pendidikan khas dalam bidang pengkhususan masalah penglihatan. Kita lihat kepada responden pertama, berusia 23 tahun, pelajar perempuan dikategorikan masalah penglihatan B2 iaitu rabun teruk. Seterusnya responden kedua, berusia 25 tahun, pelajar perempuan yang juga dikategorikan masalah penglihatan B2 iaitu rabun teruk.
Manakala responden ketiga pula merupakan pelajar lelaki berusia 23 tahun dikategorikan masalah penglihatan B1 iaitu buta sepenuhnya. Responden kajian seterusnya melibatkan 2 orang pensyarah yang mempunyai pengalaman mengajar dan berurusan terus dengan pelajar masalah penglihatan. Mari kita lihat responden keempat iaitu pensyarah lelaki. Tempoh perkhidmatan adalah antara 1 hingga 3 tahun. Bidang kepakaran adalah bidang pendidikan khas masalah pembelajaran, berpengalaman mengajar murid berkeperhas masalah pembelajaran dan pernah mengajar pelajar masalah penglihatan bagi subjek pengukuran dan penilaian dalam pendidikan. Kita lihat responden kelima pula iaitu pensyarah perempuan. Tempoh perkhidmatan antara 7 hingga 9 tahun. Bidang kepakaran adalah bidang linguistik bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Berpengalaman mengajar di institut perguruan dan pernah mengajar pelajar masalah penglihatan bagi subjek citra bahasa Inggeris. Seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian bagi mencapai objektif kajian pertama iaitu mengenal pasti persepsi pelajar masalah penglihatan terhadap kemudahan infrastruktur dan kemudahan akses pembelajaran. Pertama sekali kita akan melihat kepada kemudahan infrastruktur terlebih dahulu, di mana tanpa kemudahan infrastruktur fizikal yang lengkap dan mesra OKU, pergerakan dan aktiviti pelajar masalah penglihatan sangatlah terbatas. Dapatan kajian menunjukkan hampir keseluruhan pelajar masalah penglihatan menghadapi cabaran yang sama, terutamanya terhadap kebolehcapaian kemudahan infrastruktur merangkumi komponen accessibility, reruang dan kemudahan sokongan. Kita lihat kepada cabaran pertama terlebih dahulu melibatkan komponen accessibility di mana menurut kesemua responden, kekangan bagi mereka untuk menggunakan laluan pejalan kaki disebabkan oleh faktor permukaan lantai jalan yang tidak selamat dan berlubang serta kawasan tempat letak kereta yang kurang bersesuaian terutamanya di kawasan laluan pejalan kaki utama. Cabaran kedua pula melibatkan kemudahan reruang seperti pusat sumber, bilik kuliah, tandas dan makmal komputer boleh diakses dengan mudah tetapi masih kurang menepati ciri-ciri mesra OKU. Cabaran yang ketiga iaitu cabaran terakhir adalah kemudahan sokongan di mana kesukaran dalam menjalankan aktiviti harian bagi pelajar masalah penglihatan disebabkan oleh kemudahan fizikal di IPT ini kurang mesra OKU. Antara kekangan kemudahan fizikal yang dilaporkan oleh responden kajian ialah kekurangan laluan ringan, ketiadaan laluan permukaan taktil, keperluan papan tanda khas yang tidak menepati ciri spesifiknya serta ketiadaan penutup longkang. Seterusnya kita lihat kepada peranan pihak pengurusan prasarana universiti terhadap kemudahan pelajar OKU di kawasan kajian menunjukkan mereka kurang serius terhadap aduan yang disalurkan. Meskipun aduan telah disalurkan, namun di peringkat pelaksanaan dan penyelesaian masih lagi tidak diambil tindakan. Seterusnya kita lihat kepada kemudahan akses pembelajaran, di mana masih berlaku kekangan terhadap kebolehcapaian alat bantu merangkumi kemudahan komputer berperisian khas seperti perisian JAWS, pembaca skrin dan CCTV untuk kegunaan pelajar masalah penglihatan. Seterusnya kita lihat kepada perkhidmatan sokongan khas merangkumi kepada perkhidmatan pembaca teks hanya dapat diakses oleh pelajar di pusat sumber PTSL sahaja. Akan tetapi berlaku juga kekangan untuk mendapatkan perkhidmatan pembaca kerana bilangan perkhidmatan pembaca adalah terhad. Seterusnya adalah kekangan dari segi kebolehcapaian maklumat atau bahan rujukan terutamanya secara atas talian.
Di mana dari segi kaedah pengajaran dan penerimaan pensyarah pula, hanya segelintir pensyarah sahaja yang masih lagi kurang peka terhadap kehadiran pelajar masalah penglihatan serta kurang berpengetahuan tentang keperluan-keperluan bagi bahan pengajaran kuliah yang sesuai digunakan, namun tidak semua pensyarah bersikap sedemikian. Kita teruskan dengan dapatan kajian bagi mencapai objektif kajian kedua, iaitu persepsi pensyarah terhadap kemudahan infrastruktur dan kemudahan akses pembelajaran, di mana kita lihat kepada kemudahan infrastruktur terlebih dahulu berkaitan dengan pengetahuan pensyarah terhadap kekangan yang dihadapi oleh pelajar, merangkumi komponen accessibility, ruang dan kemudahan sokongan. Terlebih dahulu kita lihat kepada komponen accessibility, di mana sistem pengurusan universiti tidak menitik beratkan kepada keperluan binaan taktil pelvin di setiap laluan pejalan kaki utama yang sepatutnya diadakan kerana penting sebagai penanda arah kepada pelajar masalah penglihatan. Hasil temu bual menunjukkan bahawa kemudahan RAM tidak dibina di sesetengah kawasan yang kerap kali dikunjungi oleh pelajar masalah penglihatan. Seterusnya, dari segi kemudahan komponen reruang pula, seperti pusat sumber, bilik kuliah, tandas dan makmal komputer, ianya tersedia dengan baik, namun kedua-dua responden mengatakan bahawa ianya boleh diakses dengan mudah, tetapi semua kelengkapannya diperuntukkan oleh pihak universiti dalam kondisi yang baik dan menepati ciri-ciri spesifiknya. Rata-rata responden kajian menyatakan bahawa berlakunya kelumpuhan terhadap penyediaan kemudahan fizikal di kawasan kampus, di mana pihak pengurusan prasarana tidak mengambil serius terhadap aduan yang disalurkan serta peruntukan untuk menyediakan prasarana mesra OKU kepada pelajar masalah penglihatan masih lagi kurang memuaskan. Seterusnya kita lihat kepada kemudahan akses pembelajaran pula. Keterbatasan peruntukan kemudahan pengajaran yang khusus kepada pensyarah juga merupakan antara kekangan yang dihadapi oleh pensyarah dalam menyampaikan maklumat atau kuliah dengan lebih berkesan, di mana pensyarah kurang diberi pendedahan berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dan perisian yang khusus untuk mengajar pelajar masalah penglihatan serta keterbatasan mendapatkan perkhidmatan sokongan khas yang diperlukan oleh pensyarah ketika mengajar. Terusnya kita lihat kepada perbincangan kajian, di mana pihak pentadbir dan pengurusan prasarana perlu lebih cakna dan perlu mendapatkan maklum balas terus daripada pelajar masalah penglihatan itu sendiri bagi setiap keperluan kemudahan dan perkhidmatan yang disalurkan, sama ada ianya berkesan atau memerlukan penambahbaikan yang seterusnya. Kita lihat kepada konsep persekitaran pembelajaran inklusif perlu diaplikasikan dalam sistem pengurusan pendidikan di peringkat institusi pengajian tinggi IPT secara berperingkat dan meluas. Seterusnya, pensyarah turut memainkan peranan penting sebagai penghubung kepada pelajar untuk berkongsi ketidakpuasan dan ketidakbolehcapaian pelajar masalah penglihatan terhadap perkhidmatan yang diinginkan oleh pelajar. Yang terakhir iaitu kesimpulan kajian, di mana bagi cadangan penambahbaikan kajian seterusnya, iaitu perlu melaksanakan kajian dalam bentuk kuantitatif dengan melibatkan kesemua kategori pelajar OKU dan penekanan terhadap penilaian keberkesanan sistem sokongan sedia ada di sesebuah universiti tersebut. Seterusnya, kajian ini dapat menjadi panduan dan rujukan kepada pihak pengurusan universiti dalam memastikan setiap keperluan asas pelajar OKU dapat disediakan. Ketiga,
Tahap kesediaan dan penerimaan pensyarah terhadap pelajar OKU perlu ditingkatkan melalui pelbagai kajian dan penyelidikan yang seterusnya. Itu saja pembentangan bagi kajian saya untuk Simposium Prasiswaza Fakulti Pendidikan 2020 bagi tajuk kajian saya iaitu penyediaan kemudahan dan sokongan pembelajaran untuk pelajar masalah penglihatan, satu kajian kes di sebuah universiti awam di Malaysia. Sekian, terima kasih.